dan majlis Islam. Saya ni kita sering lah, tak pernah lagi. Memang daripada awal saya join UiTM, saya ditempatkan di UiTM ruangan penulis sehingga sekarang lah. Saya dah hampir 14 tahun lah saya di penulis. Okay. So tadi saudara moderator kita ada pasal apa, suicide kan. Amai yang kata cuba untuk suicide, kata yang berjaya suicide dan kata apa, semua ni memang kata agak menakutkan lah, agak kata menyeramkan lah bila kita tahu dan kata baca buku ni kan. Kita kata sangat rasa macam apa kata hilang kan, apabila benda-benda ni berlaku. Baik, yang ni saya apa kelihatan akhbar ni yang panggil tahun lepas memang betul. Tadi apa saudara Nizar sebut kata menjadi punca lah akibat pandemik ni, yang menjadi punca kepada kenaikan apa mental dan juga suicide. Dan kalau tengok kat sini pun tekanan perasaan menjadi penyakit yang besar menjelang pukul-pukul. Ini belum statistik ni sebenarnya anak tolong tutup pandemik tolong tutup langsung. Dia telah dibuat kajian oleh mobilitas kebangsaan sebelum tu lagi. So penyakit yang kata mental ni terutama depression lah penyumbang kepada buka balik kata kematian di Malaysia lah. Okay. So yang ni saya ambil sikit hasil kajian daripada mobilitas kebangsaan ni ataupun NHSN Malaysia. So dekat sini dia sebut 3 daripada setiap 10 orang dewasa berusia 16 tahun dan ke atas akan menderita masalah kesihatan mental. Maksudnya kat sini bukan sahaja depression lah dan juga anxiety, tetapi ada beberapa lagi masalah apa kesihatan mental ni ataupun kecelaruan mental yang melanda kita punya rakyat lah di Malaysia. Dan Messi Malaysia dan Pusat Kesiapsiagaan dan Tingkat Cepat Kebangsaan iaitu CPRC. CPRC ni kan kalau kita selalu tengok hari-hari dia keluarkan statistik apa COVID kan. So CPRC ni juga dia apa melakukan kajian lah bagi mereka yang terjejak dengan COVID-19 ni, menunjukkan 46.8% panggilan telefon adalah daripada individu yang mempunyai masalah psikologi. Sebenarnya yang call CPRC ni bukan sahaja orang yang kata sebab apa kena COVID ke kan ataupun masalah-masalah lain, tapi 46.8% adalah yang mempunyai masalah psikologi. Masalah psikologi ni yang berkaitan dengan ni lah kesihatan mental ni lah. Dan ada juga syarikat penyelidik ni juga Omnibus ni syarikat ni lah Omnibus ni pada 2019 menunjukkan lebih 36% wanita Malaysia mengalami gangguan seksual yang sering mencetuskan kegelisahan, kemurungan dan tekanan pasca trauma iaitu PTSD, post traumatic stress disorder. Yang ni pun salah satu penyakit mental lah kita kata sebab daripada ni lah yang kata wanita yang mengalami gangguan seksual. Memang betul ni salah satu betul kisah ataupun perkara yang sangat kata mengganggu wanita lah sekiranya mengalami gangguan seksual ni. Saya semua boleh katakan semua wanita lah bila mereka mengalami gangguan seksual ni, mereka akan menjadi tertekan. Kata sangat tertekan lah kan sampai kata menghadapi maksudnya mental akhirnya mereka ada anxiety lah, ada depression disebabkan oleh gangguan ni. Yang ni saya ambil daripada mobilitas kebangsaan jugalah yang ni di kalangan dewasa. Kalau kita tengok
ataupun kata dia punya key factor, efek dia. Oleh kerana kan half a million people yang orang kata mempunyai penyakit depression. Kita kena kata lah maknanya ini adalah penyakit. Kita tak boleh kata lah kadang kata mainan ataupun kadang kata alah depression benda biasa je kan. Tak boleh lah macam tu sebab dia merupakan satu penyakit. Satu penyakit. So kita kena akui benda tu. Dan kata-kata negeri highest yang mempunyai masalah depression ni tengoklah kat mana ni di bandar-bandar kata Kerajaan ni sekat dipadat dan di negeri-negeri yang mungkin boleh kita katakan bukanlah kata mereka ni besar kan, ada macam Perlis. Perlis tu ramai walaupun dia dikatakan tempat yang kata kalau macam saya sendiri lah kan, sepanjang bekerja di Polis rasa macam aman je kan, tak payah berhadapan dengan jam dengan kata kesibukan rasa macam stres kan. Tapi rupanya di Perlis agak tinggi mereka yang orang kata mempunyai masalah depression ni kata di negeri-negeri yang kita mungkin rasa macam kenapa tinggi sabar tinggi kan. Tak apa, nanti saya share hasil kajian okay. Dan kalau kita tengok sosio dari segi yang kata kedudukan sosio demografik kalau di kalangan lelaki biasanya depression memang kata wanita perempuan lebih terdedah kata untuk mendapat depression. Sebab apa? Sebabnya perempuan atau wanita ni kalau kita kata mereka ni lebih dia bermain dengan emosi dengan emosi, dengan perasaan sikit-sikit apa kalau kita ni tersentuh kan. Kalau kita kata tak boleh ni sikit tersentuh. Kadang-kadang tengok diri pun yang sedih sikit nangis sampai kata kan. Sampai kata esok lah nangis kan. Kita baru tengok movie. Belum kata yang yang lebih ni lagi kan. Dan kalau kita tengok daripada segi tempat kita punya ni rural maknanya kita punya kata tu saya cakap tadi dia pilih Sabah kan. Mereka yang berada di orang kata rural penempatan yang kata mungkin tidak kurang kata membangun, contohnya bukan bandar besar lah lebih terdedah pada penyakit depression berbanding dengan urban yang tinggal di bandar-bandar besar. Kita tengok persen dia tu agak jauh juga lah beza kan. So dan kat sini kalau kita tengok single orang single ni lebih yang kata menyumbang, lebih yang kata apa itulah single kan. Tak tahu nak luah kat siapa bila ni sikit tertekan stres tak tahu nak cerita kat siapa lepas tu mulalah tak boleh nak handle stres and then lepas tu boleh kata menjadi depressed berbanding dengan mereka yang berkahwin dan juga yang ni lah yang sama ada bercerai ataupun ni lah yang tinggal berkahwin tetapi yang kata ni lah sama ada mereka yang macam duda ke janda ke so itulah dan yang ni yang kata kalau tengok simptom-simptom pun nanti saya kata lah simptom dia ni. Okay. Kalau Farid dengar. Tadi ada Farid kali nak sabarnya. You yang kecil. Kita hidden epidemic. Di kalangan kanak-kanak. Kalau kita tengok hampir kata separuh setengah juta 424,000 orang kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan mental. Betul memang orang kata bukan kita tak boleh kata alah kanak-kanak mana ada masalah mental kan. Dia tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu sebab kanak-kanak pun boleh mengidap masalah mental ni. Cuma dia punya orang kata simptom dia kita kena kenal pastilah sebab kanak-kanak cara dia lain macam mana dia punya ni kita punya dia punya simptom.
Dan kalau kita tengok kanak-kanak pun di kalangan rural population lah juga yang paling tinggi yang menghadapi masalah mental ni. Dan perempuan, kanak-kanak perempuan umur 10 hingga 15 tahun lebih kata terdedah. Dan mereka yang kata berpendapatan ni lah di 40 ni. Mereka yang kata yang agak kurang berkemampuan, mereka lebih terdedah sebenarnya. Dan apa yang menyumbang kepada masalah mental ni? Ni kalau kita tengok ni di kalangan kanak-kanak dia berbeza dengan kata yang dihadapi oleh dewasa tu. Okey. Kalau kanak-kanak ni yang paling tinggi masalah ni lah kawan. Peers. Kawan sebaya kan. Sebab di kalangan umur 10 hingga 15 tahun ni tingkat remaja dipanggil mereka memang kata menjadikan kawan tu sebagai yang kata sumber macam lebih daripada parents. Kadang-kadang lebih daripada parents dia anggap kawan tu. Ni kawan dia itulah tempat dia kata berkongsi kesedihan, kegembiraan, semua benda dia nak cerita kat kawan. Sebab tu bila kawan tiba-tiba ada kata tiba-tiba gaduh kan. Gaduh tapi tak mau kawan dah kan. Kawan yang baik tu dah nak lari, tak mau kawan dah. Dia akan jadi ni masalah ni. Depression. Dan 15 sampai 19 ni dia tak boleh nak handle problem. Yelah kanak-kanak kan usia ni remaja baru nak kenal orang kata kehidupan ni kan, baru nak nampak apa kata seronoknya hidup kan. So dia tak pandai yang kata masih belum matang untuk handle masalah yang dihadapi. And then 8.3% ni emotional problem dan juga 2.3% hyperactive. Dia memang hyperactive ni dia orang kadang-kadang rasak dia orang tak boleh nak kata handle dia punya hyperactive tu. So sebenarnya akibatnya boleh menyumbang pada masalah mental lah. Contohnya ada ADHD ADHD ni ada yang kata daripada lahir ada yang mengidap ni daripada kata zaman kanak-kanak sini sampai lah kata ke dewasa. Okey, so saya sambung balik kajian ni. Yang ni diterbitkan oleh Institut Pendidikan Khazanah. Khazanah ni kalau sesuatu kenal kan, kita tahu mendapati golongan berpendapatan rendah. Itulah yang saya sebut tadi. Ini yang golongan B40 yang duduk di rural population mempunyai keadaan masalah kesihatan mental dan penyakit kronik yang lebih tinggi. Mereka memang kata kadang-kadang tak terdedah, belum terdedah untuk mendapat pertolongan. Tak tahu macam mana nak handle. Dia orang tak tahu dia orang tu sebenarnya ada masalah mental ke kan. Dia orang ingat benda biasa je. Yang sebab dia orang tidak didedahkan. Dan kemurunan jadi masalah mental pertama yang berpunca adalah daripada masalah kewangan. Tekanan kerja, krisis keluarga, salah guna dadah dan faktor sekitaran. Yang ni punca lah, nanti saya akan sebut balik lah punca ni dan banyak kajian daripada pihak lain juga memang mereka memperolehi daftar tu mereka yang golongan berpendapatan rendah memang mempunyai keadaan masalah mental. Tak kira lah orang kata dewasa ke kanak-kanak ke mereka ni orang kata yang golongan berpendapatan rendah. So mereka lebih mudah tekan keadaan hidup sekarang dengan masalah kewangannya tak boleh nak handle kan. Macam ni sekarang ni aku nak guna online nak bagi daftar dan menurut keputusan berdasarkan National Health and Mobility Survey ini mobility tadi lah yang dijalankan di Indonesia 7 tahun yang lalu 11% di kalangan kanak-kanak dalam remaja Malaysia menghadapi masalah psikologis. Yang ni kita ambil daripada ini lah sumber Google kita. Okey. Ramai kita kata yang menganggap mental illness ni perkara yang biasa. Dia kata mental illness tu yang menyebabkan otak je kan. So kata just get over it lah kan. Senang je dia cakap kan. Tapi
dia tidak semudah yang kita sangka sebab ianya merupakan kata perlu dirawat. Ya. Okey. Kalau dulu lah zaman saya kanak-kanak kan, zaman sekarang saya rasa mungkin kita lebih terbuka lah. Kalau dulu masa saya zaman sekolah kan, pantang tengok orang tak betul, orang gila. Orang gila kan. Kita memang jumpa orang yang kata ni sikit, orang gila. Lari lah lepas tu kan. Lari lah sebab kita tak tahu masa tu. Kita kata belum memahami keadaan sebenar. Cuma saya rasa sekarang ni tahun 2010 dan ke atas, kita masyarakat Muslim kita betul-betul terbuka lah untuk membincangkan tentang masalah kesihatan mental ni. So ini merupakan salah faham tentang kesihatan mental. Bila nak baca lah, bila jumpa dia, lepas tu dia untuk orang saya kaitkan dengan lemah iman. Hanya tidak semayang ni itu jadi macam tu kan. Kan? Dan dia orang cakap alah ni apa je fikir positif lah. So mereka akan hilang. So salah dia benda tu. Dan yang ni apa bila kita tahu orang sebelah kita sikit mental kan, ada depression kan. So apa yang kita kena buat? Jangan lari. Jangan lari. Sebab dia tak jangkit. Dia bukanlah COVID. Bukan COVID. Okey, so ini biasanya bila berlaku gejala gangguan perasaan ni, dia akan berlaku perubahan fizikal. Okey. Nak record tapi bimbang resam apa? Sorok mesti dengan kek tu. Nak record je nak kena terlipat. Ada perasaan salah dan sebagainya. So dia akan kata ada kita tengok orang-orang tu mula-mula kita tengok dia apa badan sedap kan, bersih kan. Jadi kita tengok dia posting 2 minggu, 3 minggu tak jumpa, tengok ni Allah kenal aku. Dia orang kata dulu kan besar Nak tak ada record kan, bersih kan, tiba-tiba tengok posting Windows C ni tapi Windows dia C memang akan menyebabkan kehilangan berat badan. Dan dia pun tak tahu sebab apa. Kadang-kadang boleh menyebabkan daripada kucing pada BC juga sebab dia stres, dia suka makan. Ada orang dia stres, dia suka makan. Dia stres, dia makan. Tapi dia akan jadi macam tu lah, kata meningkatkan berat badan tanpa sebab. Dia pun tak tahu sebab apa. Tapi bila dia stres, dia makan. Dan dia ada gangguan tidur. Ataupun dia jadi lebih tidur. Ada orang tak cukup tidur dan ada orang dia lebih tidur. Itu dia kerja. Lepas tu dia ada sesak berlaku sesak nafas ataupun dia gangguan tidur. Mulut kering. Ini ada keletihan manjang, sakit kepala. Okey, dan kita kena tahulah stres dengan depresi tu apa dia punya perbezaan. Okey, sebelum kita nak tanya apa moderator lah. Saya tak tahu apa dia ada soalan-soalan tu. So saya takut saya teruskan sampai habis kan. Tuan moderator kata nak tanya soalan tu tak tahu dah. Macam mana? Dia punya soalan kedua, boleh maknanya bagi tahu saya mungkin boleh rangkumlah kot soalan-soalan tu supaya saya kata teruskanlah kata sebab saya sebenarnya saya tak diberitahu tak ada lah maknanya orang tak ada bagi tahu saya ada soalan ni, tapi tak saya boleh step by step. Sebenarnya saya terpulang kepada Puan untuk teruskan kita punya sesi ini sebab kalau soalan saya boleh diajukan selepas Puan punya presentation supaya lebih senang. Saya boleh collect juga soalan-soalan dari kawan. Boleh juga itu tak apa. Okey, saya teruskanlah. Kita kena tahu perbezaan stres dan juga depresi. Stres ni semua orang boleh alami.
Semua orang boleh alami. Cuma cara nak handle tu berbeza. Sebab ada orang dia punya personality dia berbeza. So, cara dia nak handle stress tentu berbeza lah. Kita ni tak sama kan. Semua manusia ni tak sama. So stress ni dia orang kata ada masalah tidur tapi tidak lama. Lepas tu rasa kata kurang daya ingatan, tak apa. Ada kadang-kadang kita tak boleh nak buat kerja sebab kita tak tahu mana nak buat. Berbanding dengan depress ni dia mengalami situasi tersebut tapi dalam jangka masa yang panjang. Maksud saya dia lebih daripada 2 minggu berterusan. Kadang kata selang-selang dia berterusan. 2 minggu tu dia berterusan. Maksudnya dia tak ada selera makan, dia tak makan selera makan selama 2 minggu. Dia tak boleh tidur selama 2 minggu atau lebih. Dan dia tak boleh nak function. Hidup dia tak boleh nak function. Maksudnya dia tak boleh nak buat apa. Dia tak tahu macam mana nak buat lebih daripada 2 minggu. Itu memang kata kena dapat pengesahan lah daripada doktor. Kalau macam selang-selang 2-3 hari tak lalu makan, lepas 3 hari makan lantak tu, itu bukanlah. Bukan. Dia kena 2 minggu berpanjangan. Maknanya straight 2 minggu. Kalau 2-3 hari tak makan, lepas tu kali 2 tak makan, lepas tu makan, tu buat lain. Itu bukan depress ataupun penyakit mental lain pun bukan. Dia mesti mengalaminya selama 2 minggu dan lebih. Okey. Ini you all kena tahu pasal depression. Dia merupakan penyakit. Itu saya cakap tadi, maknanya depression ataupun semua orang kata yang berkaitan dengan mental ni adalah penyakit. Anxiety, bipolar, semua tu adalah penyakit. Bukan maknanya tanda kata, bukan maknanya sekadar kelemahan. Depression ni boleh dirawat. Dia bukanlah bererti bila dah kena depression tu mana ni, ya Allah, tak mahu aku tak tahu nak buat macam mana. So terus orang kata fikir nak suicide kan. So dia bukan macam tu. Depression ni boleh dirawat. Semua penyakit mental ni dia boleh dirawat. Dengan adanya support lah, pertolongan keluarga dan rakan boleh membantu. And then untuk merawat sakit depression ni memang memerlukan kata tahap kesabaran yang tinggi lah. Bukan senang sebenarnya bila seseorang tu berhadapan dengan masalah serta mental ni. Bukan senang-senang macam tu je. Bagi sebab makan dah tidur. Kan? Tak boleh. Memanglah bila dia mengalami kata ni kita perlu bagi ubat, and then bagaimana kita nak support dia? Kita kena selalu sama dia, kena pastikan kata tak ada trigger yang boleh membuatkan dia depress balik. So kena make sure, bukan senang. Jangan buat orang yang ada depression jangan biarkan dia stress. Ini saya kata trigger kan. Kalau ada trigger atau stress, dia akan jadi lebih berat lah, menjadi melarat lah. Okey, so simptom, macam mana simptom depression? Tadi saya dah cakap maknanya lebih minimum 2 minggu betul-betul. Maknanya kena 2 minggu dah kat atas lah. So dia akan rasa sedih atau murung, dan berpanjangan. Maknanya memang dia tak berkawan orang selama 2 minggu tu, memang dia duduk seorang-seorang, dia sedih dia tak heran dia tak layan, maknanya dia tak ada nak cakap telefon ke, balas mesej ke apa tu, tak ada. And then hilang minat terhadap sekali yang ini seronok. Dulu memang dia suka kata dia mungkin suka kalau perempuan kan, jom kita keluar pergi pergi shopping kan, jadi kawan ajak dia macam dia sebenarnya tu dah tak seronok. Dia memang tolak betul, bukan nak kata main-main kan. Dia memang tak mahu dah benda tu. Okay. And then saya cakap tadi dia memang bisnes harian kita. Dia pasti kehidupan kita, maknanya setiap hari tu dia dah terganggu. Kita tak tahu nak buat apa. Sebab tu kita akan duduk saja berkurung dalam bilik sampai nak tak mau cakap dengan orang, nak mau makan pun mungkin sikit-sikit. Jadi doktor ni kalau ada kena
dapatkan rawatan lah, kena jumpa pakar, jumpa pakar kata-kata yang ni saya sebut tadi, WHO ni, World Health Organization ni, menjangkakan ni sebenarnya dia dah buat orang kata kajian ni tahun 2017-2016 meletakkan bahawa depression ni menjadi penyebab utama masalah kesihatan menjelang COVID. Ini masa tu dia tak tahu lagi pandemik COVID-19 melanda kan, menyerang tiba-tiba lagi, kita tak tahu lagi masa tu. Tetapi WHO ni dia dah membuat kajian. Dan depression ni menjadi penyebab utama kata kematian. Kalau di Malaysia ni di nombor 2 lah, nombor 2 penyebab kematian selepas penyakit jantung. Begitu ya. Malaysia sih lepas ramai jantung yang tiba-tiba meninggal. Itu memang kata yang pertama lah penyebab kematian jantung. Dan depression adalah menjadi penyebab kematian yang kedua. Ya. Dalam kalangan usia 15 hingga 29 tahun. Tergolong ni dalam ni. Umur you all tergolong dalam ni. Kan? Hati-hati ya. Okey. Okay. Biasanya kita kalau tengok orang kata depression ni mesti dia ni ada benda dalam dia ni. Panggil tak kan? Panggil untuk orang kata baca apa semua kan. Dia orang kata dia tidak ada kaitan sebenarnya. Dia adalah orang kata diri seseorang itu sendiri, diri individu itu sendiri. Orang kata satu penyebab dia nanti kita tengok kita punca dia. Tapi ini yang biasa kita selalu kata dengar. Lemah iman, lepas tu sebab dia sendiri lembek kan. Hang apa ni? Itulah. Tak semua duduk je kan. Lepas tu fikir benda-benda bukan-bukan kan. Dia duduk marah dia kan. Benda tu memang dia mengalami depression. So dia tak tahu macam mana nak handle. Ini antara jenis-jenis depression. Biasanya kita kebanyakan yang saya jumpa kalau di kalangan pelajar kita tu MDD ni lah major depressive disorder. So yang ni memang ramai di kalangan termasuk di kalangan student kita lah MDD. Dan di Malaysia depression adalah yang paling tinggi lah case mental disorder yang paling banyak berbanding dengan yang lain lah, bipolar, anxiety dan sebagainya. Dan dia paling tiga juta rakyat dijangkakan terkesan dengan depression dalam mana-mana puncak kehidupan. Yang ni kata dia dah jangka pada tahun 2004 itu lagi juga. Kajian. Okay, so apa yang sakit depression ni rasa? Dia rasa macam mana? Kalau kamu kan, ada tak? Pernah rasa tak benda ni semua? Pernah rasa tak? Pernah tak rasa macam ada macam ada benda di belakang kan? Ada benda macam bayang hitam tu kan? Lepas tu rasa lembek terus tenaga terus disedut dan daya dia meningkat. Lepas tu badan tak bermaya, fikiran tak mau berhenti, rasa diri tak guna. Lepas tu mulalah dia ada guna hidup sebab dia ada harapan. So yang ni bila berlaku macam ni dia akan menjurus ke arah suicide lah kalau kita tak dapatkan bantuan. Kalau ada rasa macam ni, kalau you all rasa ada satu, dua, tiga, ada salah satu ke atau kedua ke, dapatkan bantuan lah Okey, kalau ikut jantina, memang tadi saya dah sebut perempuan atau wanita yang lebih berisiko. Sebabnya saya dah sebut tadi, perempuan banyak bermain dengan emosi dan juga perasaan. So memang orang yang kata emosi tak stabil ni biasanya perempuan lah kan. Tak kena sikit, mulalah orang kata apa, buat perangai kan. Tajuk lah apalah kan. Kalau lelaki ni bukan dia ada tapi dia kurang. Okey.
Dia mengajuk, orang lelaki dia mengajuk kan. Tapi dia kurang. Sebab dia kata ni lah normal masculinity ni, sebab dia ego lelaki ni dia ego dia tinggi. Dia tak nak lah apa, aku ni sikit nangis. Dia tak maulah menangis tunjuk depan orang apa yang dia ni lemah ke apa kan. Dia tak, dia orang lelaki ni sebab dia memang natural dia macam tu. Walaupun ada sebenarnya, bukanlah semua bukan semua lelaki macam tu. Ada yang kata mungkin dia emosi dia lebih daripada perempuan. Okey, yang ni adalah faktor-faktor berlakunya depression. Bagaimana depression itu berlaku? Biasanya dia orang kata ni lah emosi negatif ni. Ni dia antara marah, satu rasa bersalah yang teramat, satu risau yang terlebih. Dia akan kata menjuruskan depression lah. Dan trauma ni adalah apa yang berlaku pengalaman zaman kanak-kanak. Contohnya masa kecil-kecil dulu selalu kena dera. Lepas tu mungkin ada kejadian-kejadian yang kata tak kata di luar jangkaan kita lah. Contohnya mungkin ada yang pernah dirogol oleh orang terdekat sebab kita tak tahu kisah hidup orang sebab kisah hidup orang ni berbeza kan. Jadi mereka yang mengalami masalah isu tersebut dia akan menjadi trauma dan seterusnya berkemungkinan akan mendapat depression lah walaupun tak semua tapi kebanyakan ni macam tu. Dan ada di kalangan mereka yang mengalami penyakit kronik. Contohnya macam dia ada sakit stroke tak boleh bangun kan. So dia depressed lah sebab dia stres sebab dia tak boleh nak buat macam orang lain. Dia tak boleh nak bangun. Semua orang yang kena angkat dia, nak pergi mandi, nak kena pakai baju, orang pun yang buat pakai baju untuk dia. Jadi dia rasa macam dia memberi bebanan kepada orang. So dia stres. So sebab itu orang-orang yang mempunyai penyakit kronik ni dia lebih terdedah lah kepada depression. And then stres ni berdasarkan pengalaman hidup lah. Contohnya mungkin ada isteri yang mungkin selalu bergaduh dengan suami takut tanggungjawab, selalu pukul. And then ada pula kata ayah yang kata mungkin dia rasa dia tak boleh nak bagi ada masalah kewangan, so dia tak boleh nak bagi yang sepatutnya kepada family kan. So dia stres. Genetik. Faktor genetik ni ada. Kalau mengikut kajian memang mereka yang mempunyai keturunan keluarga yang ada penyakit mental sebelum ni, mungkin untuk nenek kita ataupun ayah ataupun ibu ataupun saudara mara ada tapi tak semua. Adalah kita kata macam ayah dia ada penyakit mental, so anak dia kena ada penyakit mental. Tak ada. Dia tak semua. Tetapi faktor genetik ni memang dibuat kajian memang ada kata memberi faktor ada menyumbang kepada penyakit mental ni. And then ni dadah ni memang saya rasa you tahulah kan. Dia kalau kita sebut benda yang negatif ni memang sudah tentu kata banyak memberi kesan yang negatif juga. Mereka yang kata terlibat dengan dadah, arak memang akan memberi kesan yang negatif. Okey. Biasanya depression ni kita akan kaitkan dengan suicide. Tapi siapa yang lebih berisiko? Tengok ni. Okey. Perempuan memanglah dia memang selalu dia cakap kan sikit-sikit nak bunuh diri, tapi dia cakap je. Kadang-kadang dia cakap je. Tetapi lelaki kali dia cakap kita kena ambil serius. Sebab orang lelaki jarang sebut bunuh diri.
So, bila dia sebut, kita kena ambil serius. Sebab orang lelaki bila dia fikir je, pak, dia buat. Dia cakap je, dia terus buat. Okay? So, kena ambil serius lah benda ni. So, orang lelaki hati-hati. Kut-kutlah ada kawan-kawan kan. Dia sebut ke, dia pernah cakap ke. So, kena ambil serius. Sebab itulah orang lelaki ni lebih berisiko lah. Sebab dia orang lelaki ni dia kadang dia masa bila dia depress, dia susah nak share benda apa. Dia susah nak share lah. Orang perempuan ni memang suka cakap. Sikit-sikit dia share dengan kawan dia. Sikit-sikit dia share. Dia tak umumnya dia suka share. Macam benda dia nak share kan. Dia orang lelaki ni dia lebih banyak tentang. Lebih banyak tentang. Dia memang dia akan rasa apa bila dia lama tentang. Tu bila dia timbul kata dekat otak dia tu, dekat fikiran dia nak bunuh diri, dia terus buat. So jangan bagi ada lah kata pemikiran tu. Okay. Tapi jangan main-main tau. Sekarang ni dari all apa ada cubaan nak bunuh diri, kena denda lah. Kalau tak mati kena denda. Okay, kalau mati tak apalah, maknanya lepas kan. Kalau ni kalau orang kata sisi lah kan, cubaan bunuh diri tu orang kata dah lah dapat sakit. Lepas tu kena bayar, kena penjara, lepas tu kena bayar denda pula kan. So janganlah buat keputusan tanpa berfikir. So hati-hati. Okay, sekarang ni memang ni Seksyen nombor 39 kami keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ingat tu, Seksyen 39. Okey. Bila sebut mengenai suicide ni, kalau boleh mereka-mereka yang ada pemikiran untuk suicide ni, kalau boleh elakkanlah, maknanya sentiasa orang kata cari sesuatu apa aktiviti yang kita boleh isi dan share benda tu, share dengan kawan ke, dengan parents ke, supaya kita boleh tahu apa masalah ataupun punca, boleh berbincang dan boleh bertanya. Kalau kita sebagai kawan, kita boleh tanya dia sebab apa, sebab dari situ baru kita tahu apa sebenarnya masalah dia. Okey. Kalau kita tengok kalau macam ni, kawan-kawan kita ni ada yang kata dia kata maknanya walaupun benda tu sikit je, betul ada benda perkara yang laki sikit je, tapi dia kata aku nak tak mau hidup kan. Buat apa nak hidup? Apa? Orang dah tak mau kawan aku, kita tak ada kawan kan. So kena ambil serius lah. Buat konten kan. Dan dia akan sentiasa mencari benda. Contohnya dia nampak pisau je, dia cuba untuk ambil. Ataupun dia naik motor tu kan, dia cuba ke tengah tu. Ada sebelum ni itu memang dia ada beritahu lah, dia kata dia sengaja bawa motor ke jalan dengan harapan dia kata ni lah kan. Tapi alhamdulillah lah, sebab dia sedar benda tu tak betul, sebab dia dah tanya saya. So kalau dia rasa benda yang dia buat tu betul, dia mungkin dia tak datang untuk dapatkan bantuan. So kena orang kata hati-hati. Lepas tu dia tulis nota ataupun dia tulis WhatsApp tu ni, aku nak pergi jauh ni, minta maaf lah contohnya. So kita kena terus kau nak pergi mana ni? Kau nak pergi mana ni? Tak apa, jom aku ikut sekali lah.
itu maknanya kita joke lah sikit kan. Kita nak bagi dia kata nak sekalian duit dia ni lah. Kita kena pandai kata tackle benda ni. Puan. Ya. Jadi kita boleh ada soalan dekat ruangan komen ni. Jadi saya boleh tanyakanlah kepada Puan dulu sebelum kita teruskan pada next slide. Okay. Soalan pertama, Mio Firza. Ini dia tanya seseorang ada pasangan lagi kurang stresnya sebab dia ada seseorang untuk berkongsi masalah. Maka soalan dia, taputkah orang-orang single cari seseorang rakan atau pasangan untuk berkongsi masalah? Itu yang pertama. Kedua daripada Arifah Faisal Rosmani, bagaimana cara untuk detect dan bantu pelajar di dalam kelas yang mungkin mengalami depression? Lepas tu dia tanya juga boleh Puan Syamsiah slides boleh share ke? Okey, saya rasa Cik Alifah Fasha, saya ni slide saya ni mungkin boleh ikut. Tak apa, nanti saya terangkanlah. Cuma soalan daripada Mio tadi adakah patutnya cari pasangan atau rakan? Ya, betul, memang sekiranya kita rasa ada benda yang mungkin kata sebab kita sendiri boleh rasa kita sendiri boleh tahu sebenarnya apa yang berlaku pada diri sendiri. So anda kata kita rasa perlu dapatkan bantuan kawan, ya, cari kawan yang boleh kita share, ya. Cari, ataupun kalau tak kawan tu cari orang, ya, maksudnya macam kaunselor ke, yang boleh kita share, ataupun kita nak tanya pendapat dia ke kan, Puan macam mana ya, saya rasa macam gini, apa yang patut saya buat kan. So insya-Allah maknanya mereka akan cuba membantu. Kalau ada rasa orang kata something yang tak kena pada diri sendiri, ataupun memang ada benda yang kita rasa nak share, benda ni kita nak kena share dengan orang. So cari kawan yang kita rasa boleh dipercayai, yang boleh kita share, ataupun cari mereka yang boleh kata kita rasa boleh membantu. Dan yang kedua, bagaimana kita nak detect kadang-kadang jangka masa yang mungkin sejam sebelas kan. Kadang kita tengok sebelas sejam. Terutamanya kalau kata online ni lagilah kan. Sangat kata susah ataupun sukar untuk kita detect sebenarnya, ya. Tetapi mungkin para pensyarah dia boleh melihat ni dari sudut yang kata sekiranya mungkin dalam kelas kita cuba tanya soalan tu, mungkin boleh kita tanya kata seorang-seorang okey ke, anda kata kita rasa macam ada seseorang yang mungkin kita rasa dia tidak ni dia ni kenal sikit lah, dia ni tak pernah pun nak kata tanya pasal assignment ke kan, tak pernah pun nak kata tanya nak beritahu dia faham ke tak faham ke. So kita boleh secara personal, mungkin WhatsApp ke, PM ke tanya, okey ke? Tadi apa yang saya ajar tu boleh faham? Ataupun ada apa-apa tu nak share dengan saya? Boleh. Kata at least sebagai kata kita nak tahulah sama ada pelajar ni dia ada masalah ataupun tak. Orang kata kalau secara fizikal dalam kelas fizikal kan, memang agak kata mungkin mudah kita nak decide. Tapi bila online macam tu lah, orang kata secara kalau kelas mungkin tak ramai, kalau dalam kelas ada 40 orang, 30 orang, mungkin kita boleh tanya seorang-seorang.
Tanya seorang tu bukanlah tanya Anak ni tepung. Tanya kata soalan tentang apa yang belajar tadi ya. So itulah, dan mungkin boleh panggil nama seorang. Okey, awak okey hari ni? Tanya. Okay, so okey tu Cik Arifah Pasha. Sebab saya akui memang kalau melalui online ni dia agak kata sukar lah agak sukar. Tapi kita kena kata ambil kata apa buat kerja lebih sikit lah buat kerja lebih sikit untuk kita memahami belajar tu sendiri. Okey ke? Okey, thank you. Okey, terima kasih. Okey, so saya sambunglah kepada ni lah apa macam saya cakap tadi, sekiranya kita berhadapan dengan mereka yang ada suicidal ni make sure seandainya kita duduk satu rumah ataupun satu bilik, make sure maknanya benda-benda tajam seperti gunting, pisau tidak berada di hadapan dia jangan sesekali letak benda tu depan dia atas meja dia ke apa tu kena buang maknanya sembunyi bagi tak nampak and then tanya kalau sekarang ni sebab kita tak ada nak jumpa so kita boleh tanya tanya kawan-kawan yang rapat yang kita biasanya kalau yang rapat tu kita selalu duduk WhatsApp kan tapi anda kata mungkin 3-4 hari atau seminggu dah dia tak tanya apa khabar kita kan so kita kena tanya okey tu minggu kau tak WhatsApp aku ikutlah ada apa-apa nak share dengan aku itulah kan so kita kena ni lah dan andainya kalau kita tu memang dia ada isu maknanya dia memang dan kita pun tak tahu apa nak bantu macam mana, minta dia call ataupun contact mereka-mereka yang boleh memberi bantuan macam pasal profesional lah dan kalau lah anda kata kita boleh berjumpa ni memang sesuai maknanya kita lebih baik lah lebih better maknanya kita semoga dan kita sharing boleh kata at least kita kalau dia menangis kita boleh peluk boleh tenangkan dan jangan sesekali tinggalkan dia seorang-seorang tapi dia kata bila belajar online ni tu lah kita tak tahu dia dekat rumah macam mana parent pun mungkin sibuk bekerja adik-beradik lain pun kadang-kadang buat hal masing-masing dan kata dia ramai juga sebenarnya saya dapat bila work from home ni sebab kita dah kata 2 minggu kita work from home kan dan ni nak sambung pula 2 minggu lagi work from home ada beberapa orang saya dapat WhatsApp minta bantuan lah ni lah bagi tahu ada masalah dan apa yang saya nampak itu memang masalah yang berkaitan dengan ni lah kesihatan mental kesihatan mental so itulah memang betul lah tadi yang kata di awal jadi mereka dia beritahu bila online ni kan PDPR ni memang memberikan kesan yang sangat mendalam lah pada pelajar-pelajar pelajar je sebenarnya kami yang kerja ni pun sama juga kan handle kata situasi kat rumah dengan nak handle kata ada benda kerja yang perlu disettle yang diselesaikan itulah kata kita punya cabaran pandemik okey yang ni pun sama samalah juga kita kena dapatkan bantuan lah sekiranya kita tak boleh handle okey so tadi ada saya beritahu faktor depression kan so, kalau okey ni saya bagi contoh lah Ali ni dia umur 10 tahun punya Ibu Ali ni dia ada depression
Ibu nama Pak Ali ni dia memang dah berpisah sejak Ali ni. Dan Ali juga dia sering dipukul. Masa dia kecil dia sering dipukul oleh ayah ni. Di sekolah Ali sering diejek. Badan dia agak ni lah gemuk dan ayah pun tak ambil lah kata kan. Dan apabila di universiti Ali dia memang tak boleh teruskan dia punya pelajaran. So dia rasa dia pun tapi bagusnya Ali dia mendapatkan rawatan. Dia rasa dia ada simptom-simptom ni. Maka dia pergi jumpa doktor, pakar. Walau bagaimanapun maknanya mak dia walaupun kata depression, tapi dia seorang ibu yang penyayang, dan testimoni. Dan Ali ni juga dia kata seorang yang sangat kata baguslah sering kata baca Quran dan tak meninggal solat Dan Ali ni dia didiagnose, memang dia didiagnose depression. So bagaimana Ali mendapat depression ni? So ini antara dia punya faktor yang menyumbang lah. Yang pertamanya genetik, sebab mak dia memang depression. Tapi kita cakap tadi tak semestinya mak depression, anak pun kena depression. Tapi sebab tengoklah Ali ni, dia kena dera kan. Dia kena dera dengan ayah dia. So dia trauma. Lepas tu dia selalu diejek dekat sekolah, dia kena bully apa semua kan, diejek. So ada emosi negatif kat sini. And then dekat you pula disebabkan oleh trauma apa semua ni, emosi negatif ni dia akan memberi efek bila dia sambung belajar di ITE, and then dia tak boleh kata meneruskan pengajian. Dia break sebab mungkin dia kata selalu kata tak boleh belajar, dia tak boleh macam ni kan. So Ali mendapat depression daripada sini lah. Tetapi sekiranya Ali ibu dia depression, tetapi ayah dia okey, jaga dia dengan baik. Ayah dia tak pernah pukul dia, di sekolah pun dia okey, kawan-kawan ramai And then di universiti pun yang kata daripada situ, dia mungkin di universiti memang dia akan kata berjaya lah Dia tak setuju dia akan ada depression walaupun mak dia depression. Tetapi sebab ayah ni dia kata berkait. Dia berkait sebab banyak perkara yang berlaku dalam hidup dia. Banyak perkara yang berlaku dalam hidup dia. That's why dia ada depression. Okay. Okay. So ini saya sentuh depression dulu, lepas tu saya akan sentuh anxiety. So depression yang pertama ni biasanya dia akan buat ujian DAS lah. DAS ni dia ada stress, depression dan juga anxiety lah. Dan boleh pergi jumpa pakar psychiatrist ataupun psikologis klinikal, psikologis sebenarnya. Nak jumpa kaunselor pun boleh, cuma kaunselor dia akan refer pada psikiatris untuk diagnosis disahkan sama ada memang dia mempunyai depression ataupun tidak. Okey. Ni awal tadi saya tak sentuh tapi saya akan sentuh kat sini. Kalau nak cari kerja tak adalah, maknanya tahu tak sekarang ni dilemanya adalah kita kekurangan. Malaysia sangat-sangat kekurangan klinikal psikologis dan juga psikiatris. Bayangkan kalau kita kata dalam Malaysia per 100,000 so psikologis hanya 0.9%, dan psikiatris 0.83%. Dan kaunselor 20 orang lah per 100,000 ni, hanya 20 orang. So nak cover berarti 1,000 dalam bilangan ni memang sangat kata sangat kurang.
orang kata, dan yang boleh diagnose ni adalah klinikal psikologi dengan psikiatris saja. Kami macam saya sendiri kaunselor, saya tak boleh mesahkan kamu ada depression, kamu ada anxiety, kamu memang disahkan bipolar atau sebagainya. Memang saya tak boleh sahkan. Saya akan refer. Andai kata saya nampak ada simptom-simptom ataupun daripada ujian gas tu menunjukkan memang tinggi depression, anxiety, saya akan refer lah kepada ni sama ada psikologi clinical psychologist ataupun psikiatris lah. Dekat sini pun kalau nak tahu, saya ada kawan seorang psikologi clinical psychologist dan dia di Hospital Sultanah Bahia. Kat situ dia seorang je. Polis memang tak ada. Polis kan sudah biasa. Dan juga psikiatris ada lah. Tapi klinikal psikologis tak ada. Di Al-Ustaz seorang, di Penang ada, di orang sebab dia swasta ada, hospital swasta ada. Tapi itulah bilangan Indonesia ni memang tak amai. So memang bila kita tengok statistik penyakit ni kata dah makin meningkat, you all nak mudah kerja, carilah sambunglah bidang ni kalau minat lah kan. Kalau minat, kalau tak minat tak boleh nak ni lah, tak boleh nak itulah okay. Ini saya sentuh itulah. Saya pergi kepada anxiety lah sebab takut nanti risau. Ini bantuan ni nanti saya berikan. Okay. Anxiety disorder. Yang ni pun saya ambil daripada kajian mobility kebangsaan ni, National Health and Mobility Survey oleh KKM. 1.7% pesakit AD dalam populasi masyarakat Malaysia. Dan AD juga anxiety disorder, saya bagi AD lah banyak dilakukan sekarang. Kalau bukan saja dewasa tapi kanak-kanak pun dah ada. Dan AD telah menjadi penyakit ke-6 tertinggi di seluruh dunia dengan kadar 1.9 ke 2.5% di dunia. Okay, so apa AD ni anxiety disorder. Okay, rasa risau, risau yang kata tak tahu, tak tahu. Lepas tu dia susah untuk di-handle, dikawal, bimbang dan gelisah seolah-olah akan berlaku sesuatu yang buruk atau kesan buruk dari sesuatu perkara yang mereka rasa tidak boleh dikawal. Dan kerisauan atau kebimbangan ni melampau. Maknanya memang melampau-lampau sampai tak boleh tidur, fikir benda tu. Sehingga mengganggu emosi dan ketenangan diri. Sampai orang kata tak boleh kontrol lah diri kita selama 2 minggu dah lebih dan sentiasa berada dalam ketakutan sebab takut nanti benda tu akan jadi. Benda tu akan jadi kat situ. Dia rasa takut. Dan benda ni akan mengganggu lah sama ada proses kerja ke, belajar ke, kerja-kerja harian ke, dia akan terganggu. Dia tak boleh buat kerja macam biasa. Okay, anxiety ni banyak macam depression tadi pun ada beberapa jenis kan. Kalau anxiety disorder ni you all boleh tahu ni lah macam panik, fobia, PTSD, panik dalam anxiety disorder risau umum ni, GAD ni dia yang ni umum sebab dia tak tahu risau satu tapi dia risau berlebihan and then risau sosial ni sebab dia tak boleh ni dengan orang ramai. Kalau dia berada di tempat orang ramai ataupun nak kena bercakap depan orang ramai, nak kena campur dengan orang ramai, dia akan rasa anxiety dan dia tak boleh kontrol tu. And OCD. OCD ni kadang-kadang kita selalu saya ada setengah orang kan dia basuh tangan, lepas tu dia masuk pusing lah
nak kena basuh lagi ni. Kan. Basuh sampai berkali-kali sampai benda tu mengganggu kerja dia. Mengganggu kerja dia. Duduk basuh tangan sampai berapa kali kan. Sampai tak boleh nak buat kerja lain. Sebab rasa macam kotor ni tak hilang lagi ni. Kan. Rasa macam sebab kita rasa macam mana tak boleh nak ni. So itu OCD. Dia gangguan OCD. Dan panik lah. Panik ni maknanya dia takut tak boleh nak buat apa. Dia takut tentang sesuatu lah. Sama juga dengan fobia. Fobia ni kalau ada mereka yang fobia tinggi kan, ketinggian. Ada yang fobia sebab binatang tak boleh tengok ular ke ataupun dan sebagainya lah. Bila dia nampak je benda tu, dia automatik jadi macam nafas tak boleh nak bernafas kan. Dia jadi macam macam mati macam kena tu, jantung dia kencang tapi kalau macam biasa-biasa dia macam tengok ular takut macam tak adalah biasa kita okey je tapi kita takut, itu biasa je tapi ni sampai kata melibatkan macam sesak nafas bila berhadapan dengan sesuatu yang kita rasa takut tu, itu mungkin ada fobia lah. PTSD ni benda yang kita pengalaman ni lah. Contohnya dia mungkin dari 3 tahun yang lepas dia mengalami kemalangan yang sangat dahsyat lah. Sampai dia koma mungkin sebulan benda tu mungkin akan mengakibatkan trauma lah dalam hidup dia. Mungkin bila dia tengok kereta, dia tak boleh sampai mungkin dia tak boleh nak bawa kereta lah. Mungkin sebab dia accident dengan kereta, so dia tak boleh nak drive. Ada setengah orang macam tu lah. Kemudian lebih boleh menyebabkan depression lah. Okay. Dan apa yang kita perlu tahu simptom anxiety ni banyak. Terlampau banyak sebenarnya simptom anxiety ni. Tetapi macam yang saya cakap tadi lah, perlu dalam tempoh orang kata lebih daripada 2 minggu. Kawan sepanjang masa kita langsung selalu berdebar-debar, susah nak tidur, mood tak stabil, susah nak fokus selalu berpeluh-peluh berpeluh-peluh sebab kita rasa risau lepas tu susah nak bergaul dengan orang lain dengan masyarakat, ada masalah tidur sebenarnya saya sebut ni je lah nanti all boleh cari lah kot benda ni kan, sebab ni semua ada lah. GERD, kadang-kadang ada juga orang GERD ni saya rasa biasa, ada sebenarnya memang dia ada GERD biasa, dia tanya kan ada juga sebab dia kadang-kadang dia adalah ED, anxiety, jantung dia bukan sakit jantung tapi dia rasa sakit dada, tapi bila cek tak ada sakit jantung so ini mungkin ada ni lah dia sebenarnya anxiety lah dan ada sakit badan. Bagi kanak-kanak yang ada ADHD atau attention deficit high disorder, mereka memang akan ada masalah anxiety. Dan mereka yang remaja yang selalu dibuli lah dan dia suka membuli, so dia ada. Okey. Kalau tengok simptom-simptom dia, kalau kita buat macam ni macam-macam. Tadi saya dah sebut lah kita ada ni kan. So memang banyak simptom anxiety ni. Banyak, lampau banyak. Okay. Ni antara gejala AD ni lah. Panik, teruskan apa semua. Jantung laju, pening, sentiasa rasa bimbang tanpa sebab. Rasa terancam. Okey, punca AD sama lebih kurang dengan tadi depression, cuma ada beberapa faktor yang mungkin agak berbeza. Genetik ni tadi macam depression jugalah dia memang kadang-kadang ada sejarah keluarga ni ada anxiety, mungkin akan memberi menyumbang kepada ahli keluarga lain pun dapat anxiety. Okey, and then personality ni
Saya sebut sanitasi jenis A ni sebab dia ada satu ujian personality ni, dia melibatkan personality A dan personality B. Personality A ni biasanya mereka yang perfectionist, yang jenis dia nak nak buat benda, kalau boleh semua benda kena settle. Lepas tu kena settle pula, kena betul-betul settle, bukan buat tingkai-tingkai je. So golongan mereka yang punya anxiety yang jenis A ni lebih mudah mendapat anxiety berbanding dengan B. B ni dia relax. B ni jenis personality yang relax. Alah tak apa nanti buatlah kan. Tak payah nak berkalut A ni dia kalut. Dia kalut okey. So yang ni saya ambil punca ni daripada saya refer daripada doktor doktor psikiatris. So bagi beliau faktor pemakanan pun adalah faktor utama. Sebab dia kata mereka yang ambil gula, makanan proses yang tinggi, contohnya gula ataupun gandum yang ada gluten tinggi kan. Lepas tu ada mentega, margarin ni. So mereka ni lebih dia yang kata dia punya persen untuk mendapat AB tu lebih tinggi. So sekarang ni kena tengok juga faktor pemakanan ni. Kita selalu sekarang ni kan suka makan fast food suka makan yang kata benda-benda yang itulah kadang-kadang gula tinggi kan. Lepas tu pengandung ni selalu buat cucuk lapar lah kan. Tu kena tengok lah mereka yang sebab apa benda ni dia berkait, sebab dia akan berkait macam ni lah. Sebab bila dia ambil gula tinggi, dia akan kata berpeluang untuk mendapat diabetes dan obesiti. So mereka yang mempunyai penyakit ni lebih berisiko untuk mendapat anxiety, risauan. So kalau sama juga pengambilan kafein secara berlebihan juga berisiko mendapat anxiety. Okey, dan sekarang ni juga kalau kita tengok kerja, ekonomi dan juga tekanan memberi menyumbang lah pada anxiety. Sebab kerja sekarang kalau tengok ada mereka yang kata hilang kerja kan disebabkan COVID ni, ada yang kata kerja tak menentu, terpaksa bekerja kata berlebihan untuk menampung keuangan keluarga. So ini pun akan menyumbang kepada AB. Sebab ni dia risau kalau nanti kalau tak cukup duit macam mana aku nak ni macam mana aku nak bagi makan family ni macam mana aku nak bayar bil macam mana. So faktor ni akan memberi kesan kesan lah kepada kata kesan ni kepada family lah family. Dan juga sejarah hidup ni samalah macam kalau dia ada kata sejarah masa dulu dia ada kena bully dia akan menjadi faktor juga seseorang tu mendapat anxiety. Okey. Jantina juga macam biasalah wanita lebih cenderung untuk mendapat anxiety kerana faktor hormon dan juga sosial. Wanita lebih selalu menjadi mangsa lah mangsa pergerakan psikologi seksual, fizikal itulah. Dan penyalahgunaan radang dan arak ni macam saya sebut tadi lah dan gangguan hormon ni juga kata wanita yang lebih macam PMS menstrual tu akan kata menyebabkan AB so lebih yang kata wanita lebih ramai lah sekarang AB ni memang sangat orang kata tinggi dia punya penyakit berkaitan dengan statistik memang makin tinggi lah dia punya anxiety disorder ni di Malaysia sekalipun di Malaysia, di orang kata negara-negara barat di luar semua memang anxiety orang kata menjadi penyakit yang orang kata tinggi lah sekarang ni.
faktor-faktor ni sama macam faktor tadi, cumanya disebabkan orang kata kalau saya boleh sebut makanan okey macam tadilah, media dan maklumat berlebihan ni. Sebab sekarang ni kita banyak mendapat info ataupun maklumat melalui online kan. Kalau boleh kata untuk pegang telefon tu 24 jam pun saya boleh kata lah sekarang ni kan. Mungkin kalau tak pegang tu masih tidur je lah kot kan. Ke tidur pun telefon dekat tangan kan. Okey, so kadang-kadang maklumat yang disampaikan melalui online tu palsu tak betul. Tapi oleh kerana ramai yang percaya, so mulalah dia akan berfikir risau lebih. Saya bagi contoh macam sekarang ni lah. Okay. Contoh pasal vaksin kan. Ada viral pasal vaksin, ambil vaksin kan, ramai yang ambil itu lepas minggu atau 2 minggu dia meninggal kan. So banyak orang kata viral tentang isu tersebut kan. So ramailah di kalangan kita ni yang percaya ni nak vaksin ke tak ni, tak maulah vaksin nanti mati kan. Jadi orang kata boleh lah, orang kata dia macam dia fikir dia berfikir sampai orang kata stres sampai stres. So itu orang kata medsos ni sangat orang kata berperanan lah dalam kita punya kehidupan sekarang ni, sama ada memberi orang kata impact yang negatif ataupun positif. Okey, yang ni lebih kurang tadilah. Okey, dan juga masalah kajian. Suka juga saya kalau saya sebut berkaitan dengan pemakanan ni. Okey, ada disebut macam kita selalu makan yang banyak diproses kan. Kalau makanan-makanan yang asli ataupun original tu kita jarang ambil. Saya bagi contoh, kalau doktor ni dia ada sebut berkaitan dengan kata kalau orang kita makan budi lalu yang tu bagus sebenarnya, dia ada dia memberikan kata ni lah kesan positif lah. Kena kata kalau suka makan bagus teruskan makan. Lepas tu ambil lah supplement Okey, so okey, ini rawatan untuk anxiety. Tadi saya dah sebut rawatan untuk depression. Okey, lebih kurang sama dapatkan rawatan psikoterapi. Yang ni psikoterapi ni contoh dapatkan counselling pun ada counselling, and then rawatan farmakeutika ni adalah ubat-ubatan contohnya macam ubat penenang atau seperti dan kalau boleh ambil suplemen yang kita rasa perlu kan. Contohnya zaman sekarang ni lagilah orang kata perlu suplemen contohnya ambil vitamin di samping kita orang kata nak bagi imun imun badan kuat so nak bagi kata ni jugalah badan tu sudah sihat dan kuat lah, itu untuk melawan penyakit kan. Dan kalau boleh elakkan makanan proses agak yang kaya dengan gula, terlalu ataupun lemak lemak, dan kalau boleh makan banyak sayuran lah ada ambil minyak zaitun ataupun pasteurized tu pun bagus dan seterusnya. Inilah rawatan sendirilah gaya hidup kita. So kena bersenam selalu kita kena cukup pemikiran, kalau boleh always positif lah kalau perlu kata ada negatif tu cepat-cepat kita kalau boleh elakkan cuba kita elakkan. Okey, tadi saya dah sebutkan rawatan untuk depression kan. Okey, so kita tengok perbezaan depression dan anxiety.
Depression ni kita boleh kaitkan dengan kesedihan terhadap perkara pada masa lampau. Maksudnya depression ni benda yang telah berlaku. Yang telah berlaku. Yang kata memberi pengalaman kepada kita sekarang ni kita masih ingat masih kata berfikir tentang benda tu dan rasa macam mengganggu kita punya proses kehidupan. Maknanya tentunya dan tak ada harapan namanya rasa tak guna dan sebenarnya tak ada masa depan. Kita rasa macam masa depan kita gelap. Tetapi kalau anxiety pula, anxiety ni berkait dengan benda yang tak berlaku lagi. Kerisauan pada perkara masa depan. Contohnya, alamak nanti kalau aku ni macam mana, kalau aku gagal macam mana kalau aku nanti vaksin ni macam mana kan. Aku fikir benda yang tak berlaku lagi tu sampai mengganggu kita punya kehidupan. So tu anxiety. So anxiety dengan depression ni dia berdua itulah. Okey. Okey. So saya maksud apa macam manalah cara kita nak mengatasi untuk mengekalkan kesihatan mental yang baik, yang positif. Boleh orang kata cuba untuk ikut beberapa petua ni lah. Yang pertamanya kena hargai diri kita. Siapa pun diri kita, tak kira lah cantik ke tak cantik ke, berisi ke, kurus kering ke, pandai ke tak pandai ke, kena hargai diri kita. Siapa lagi yang nak hargai diri kita kalau bukan diri sendiri, kan? Siapa lagi? Kalau kita sendiri tak hargai diri kita, macam mana kita nak kata berjaya dalam hidup? Okay. Elakkan maknanya jangan sesekali kita kata tak maulah aku gemuk, aku tak ada warna kan, tak cantik tak ada warna pun kan. Tak boleh sebab Allah dah ciptakan seseorang itu dengan kelebihan masing-masing. Semua manusia di atas dunia ni dia ada keunikan dia yang tersendiri. Yang orang kata hanya kita yang tahu apa kita punya kelebihan dan keunikan tu. Okay. Yang keduanya perlu menjaga kesihatan fizikal. Contohnya maknanya kena kata bersenam ya. Tidur kena cukup. Jangan sesekali dia kata sekarang ni cukup lah juga lah sebab sekarang ni duduk online kan. Kadang duduk main kereta, WhatsApp, duduk tengok medsos sampai pukul 2-3 pagi kan. So dia kadang kita tak dapat tengok kesan dia sekarang, tapi mungkin nanti kita akan dapat kesan dia. Kesan dia nanti mungkin umur 30 dah kita lemau tak bermaya. So makan makanan yang berkhasiat lah dan minum banyak air. And then ada support system yang kuat. Okay, family of course menjadi support system yang paling utama. Utamanya parents adik-beradik yang terdekat, yang paling terdekat. Kalau mereka yang dah kahwin ada pasangan tu, pasangan lah yang kata memberikan support yang paling kata sangat inilah besar dalam hidup kita. Kena bantu. Kalau orang terdekat tak boleh bantu, ini yang akan memberikan kesan negatif pada mereka yang ada masalah kesihatan mental. Sebab apa? Sebab orang yang mengidap kesihatan mental ni dia boleh pulih sepenuhnya tanpa ubat. Tetapi sekiranya support system dia kurang baik memang mungkin dia akan ada masalah tu sampai akhir hayat dia lah. Perlu orang kata wujudkan support system yang bagus dan kita sendiri. Bila kita masuk fase topik ibu bapa ni, saya ada sebaca soalan pada Natasha Sohana. Dia cakap kebanyakan ibu bapa tak faham yang depression ni satu penyakit sebab mereka akan kaitkan hal-hal zaman mereka. Contoh macam zaman ibu dulu tak ada pun depresi. Zaman dulu tak ada stres, hidup daripada sekarang.
So macam mana nak counter balik atau fahamkan ibu bapa yang fikirkan masalah kesihatan mental ni adalah benda biasa atau macam tak payah dibesar-besarkan lah. Okey. Betul ya, memang ramai sebenarnya parents yang tak memahami. Ada saya pun ada minggu lepas ada student yang WhatsApp pun ada benda yang sama lah. Dia kata parents parents anggap benda tu benda yang remeh ya. Alah tak ada fikir lah dia kata kan. Tak ada fikir lah benda tu. Alah benda tu tak ada apa kan. So ramai parents yang menganggap isu ni perkara yang remeh lah. Saya tak maksudkan benda tu. Jadinya sebagai yang kata kita ni sebagai mereka yang mungkin ada pendidikan atau ada akademik yang tinggi, cuba untuk mengajak parents ya untuk mendalami isu kesihatan mental ni. Maksudnya mungkin kita ajak parents sembang ya, sembang berkaitan dengan isu ataupun masalah-masalah kesihatan mental ni. Ya. Tanyalah mak sekarang ni kan ramai tau yang nak kata apa ada depression sampai ada yang bunuh diri mak tahu tak. Maknanya kita ajak dia sembang and then kita adalah statistik tu, maknanya ataupun ada mungkin cerita-cerita yang mak boleh tengok, boleh baca kan, ni dia bunuh diri sebab kita maknanya kita ada bukti. Kita ada bukti yang menunjukkan. Saya rasa bagi mereka yang mungkin ada hubungan yang baik dengan parents, benda ni mudah lah kan. Benda ni mudah sebab kadang-kadang itu yang saya nak tahu tu, kadang-kadang dekat rumah macam mana kita punya hubungan dengan parents. Sebab kadang-kadang ada parents yang mungkin masing-masing sibuk kan. Dekat rumah masing-masing buat hal masing-masing. Jarang bersembang. So yang ni lah yang mungkin memberi efek sikit, memberi efek negatif pada ni lah orang kata mereka yang ada simptom tu. So kalau boleh orang kata kalau ada cerita-cerita yang berkaitan dengan kata masalah mental ni kan, so ajak dia orang tengok sama, tengok sekali. Tengok sekali. So bonding antara parents dengan kita sangat penting dekat sini. Okay. Lepas tu kalau saya rasa kalau parents zaman sekarang mungkin dalam lingkungan umum 40-an still yang kata mungkin boleh ni lah cuma mungkin yang umur dah 60-70 tu kita ialah dia orang mungkin ada dia punya ni sendiri lah. Tapi yang tu saya rasa dia macam dia tak ada mungkin ni sangat. Cuma dia kata dia malah nak fikir benda tu. Mereka yang mungkin umur di kalangan 60-70 tu dia kata fikiran dia dah orang kata ke arah mungkin dia senang kata hidup dia lancar ya, dia sihat, tak sakit. So dia malah nak fikirlah benda-benda macam tu. Faktor umur parents pun menjadi ni juga penyumbang juga kepada isu-isu ni. Sama ada macam mudah faham ataupun tak faham lah. So itulah antara ni. Okey ke? Boleh ke? Okey, saya rasa okey je. Apa tadi ni? Apa sama. Saya rasa okey, jelas. Okey, so saya sambung. Ada soalan lain ke?
ada sebenarnya, tapi saya boleh sambung dulu dan kita terus dengan soalan. Okey, saya sambung dulu lah sebab kita nak habis dah sebenarnya ni. Okey, so setuju kita boleh jadi sukarelawan yang mana mungkin kita boleh tengok memberi bantuan kepada mereka-mereka yang kita ni lah contohnya sebab apa saya cakap macam ni contoh ya okey ada masalah okey sukarelawan ni maknanya macam kita ikut bantuan-bantuan, contohnya ada bantuan banjir, kita beri bantuan kepada mereka yang memerlukan, ada kejadian tanah licin ke, banjir ke ataupun kebakaran ke. Bukan apa, sebab benda-benda ni memberi impak pada kita punya pemikiran. Bila kita tengok orang lain lagi teruk kita pergi tengok rumah bantu pada mereka-mereka yang memerlukan kan, orang yang tidak berkemampuan ni, kadang-kadang kita tengok rumah, ya Allah, berbanding dengan rumah kita kan, syukur sangat-sangat. So kata kalau kita boleh lah menjadi sukarelawan kita sendirilah dan perlu kita belajar menangani stres. Sebenarnya kita kena tahu sama ada suci atau tidak, memang stres ni akan berlaku dalam kehidupan semua orang. Semua orang. So, cara nak handle itu sahaja yang berbeza. So, kita kena tahu macam mana nak handle. Kalau rasa tak boleh, kita tanya dapat kemampuan. Sentiasa tenang fikiran kita supaya kita tak fikir benda yang bukan yang boleh mengganggu kita punya kehidupan. Okey. Ataupun kita boleh cari ilmu-ilmu baru supaya kita benda tu kita macam kita dah tahu lah benda ni kita otak kita berfikir berfikir benda yang kata positif. Dan kita kena ada makan yang jelas lah dan realistik. Dan kalau boleh kita rutini membesarkan, contohnya hari-hari untuk rumah-rumah. Memanglah rumah-rumah hari-hari kan. Tapi contohnya kalau hari-hari kita masak lauk ayam. Lepas tu tukarlah masak ikan ke, udang ke, sotong ke kan. Ni hari-hari ayam kan. Bosanlah kan. Ayam masak kicap, ayam masak merah, ayam goreng kan. Semua ayam. Kalau boleh tukar kita punya rutin. Okey. Sama juga macam contoh bilik. Bilik kita. Orang semua mungkin masing-masing ada bilik kan masing-masing. Kadang-kadang mungkin dah berapa tahun ni katil duduk macam tu, meja study pun duduk kat situ dah 5 tahun kat situ tu kan. So kita rasa-rasa katil kena duduk kami ni kan, kita letak meja kat sini pula supaya suasana baru tu memberi impact yang positif kat aku. Okey. Yang ni saya rasa mungkin kita tak boleh kan arah ni tak boleh ikut kan. Allah jauhkanlah daripada hidup tu. Okey, dan sudah dapat bantuan. Sekiranya kalau kita perlukan apa-apa tak kisahlah nak share ke ataupun ada nak tanya ke kan, nak tanya pendapat ke ataupun memang perlukan bantuan. So cari orang yang boleh bantu. Cari orang yang boleh bantu, yang boleh support kita, yang boleh at least memberi pendapat kepada kita. Kena tahu, jangan pendam seorang-seorang. Jangan pendam. Jangan orang kata duduk seorang-seorang, lepas tu duduk nangis seorang-seorang kan. Dapat ni. Lepas tu duduk kurung dalam bilik 2-3 hari kan. Tak boleh, kena cari. Kena dapatkan bantuan. Kalau tak tahu nak buat macam mana, tanya orang. Okey. Boleh? Okey.
So dan ini juga antara kita untuk menjaga kesehatan kita lah, kita senam, juga perlindungan sosial makanan, kena makan kena sihat sedikit apa seimbang, ini kata juga. Sekiranya kita perlukan bantuan yang profesional lah, yang ni andai kata kita nak perlu dapatkan bantuan secara profesional. Macam yang tadi kita boleh cari kawan-kawan je, kawan-kawan atau parents ke, yang ni kalau kita rasa memang kita kena cari apa kita tak nak doktor ni, nak jumpa psikiatris ni. So pergi mana-mana apa kita yang terdekat, yang ada psikiatris, bagi tahu. Kalau kata banyak duit, boleh pergi ke hospital. Memang kita ada orang kata apa, klinik-klinik ni lah, kata yang ni sebab kita tak nak, kadang-kadang kalau kerajaan ni kita apa queue panjang kan. Queue panjang kadang-kadang sehari tunggu baru boleh jumpa. Jadi kalau rasa berkemampuan boleh dapatkan servis khidmat swasta lah, banyak sebenarnya. Kalau dekat sini Alustar ada satu dan NGO. NGO ni contoh-contoh macam Befrienders, sebab mereka ni macam Befrienders ni dia boleh melalui online. Boleh melalui online. So boleh call lah, kalau kata mungkin ada orang dia malu, dia malu kalau macam pergi jumpa kan, orang tengok muka, dia ni mental ni kan. Kadang-kadang ada stigma ataupun yang kata tanggapan kan. Aku tak nak nanti orang kata stigma kan. So boleh call, boleh contact, boleh ni lah badan-badan kerajaan yang ni. Ataupun kalau ada yang yang we all kenal, yang kamu semua tahu, boleh call ataupun WhatsApp dia, boleh call ataupun WhatsApp. Itu cara dia untuk mendapatkan bantuan. So ini akhirlah seperti mana you all jaga kesihatan fizikal, kesihatan mental pun juga sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Dan malah orang kata mental ni lebih penting sebenarnya, sebab kalau mental tak sihat, dia akan efek pada fizikal. Dia akan efek pada fizikal. Tapi fizikal pun macam mental, kalau kita tak jaga makanan itu, dia boleh efek fizikal dan akan efek mental. Dan ni last lah daripada saya. Apa pun bermula daripada diri sendiri, bukan orang lain. So diri sendiri yang kena jaga, sama ada kesihatan mental, kesihatan fizikal, sebab tak ada orang pun nak tolong apa. Ni kau kena buat benda ni tau, kau kena ni, tak ada orang, tak ada. Kau nak ambil apa setiap hari, nak ingatkan kita, hari ni kena gini, tak ada melainkan mungkin kalau ada pasangan yang baru kahwin tu, yelah tu kan. Yang dah lama kahwin sampai dah lupa, gini kan. Kadang-kadang itulah so apa pun diri sendiri, bermula dengan diri sendiri. Kita kena jaga kita punya akal kita, fikiran kita, mental kita, dan fizikal kita lah. Saya rasa itu saja daripada saya perkongsian untuk hari ini. Semoga memberi sedikit banyak memberi ilmu dan manfaat lah kepada semua. Saya perlu tekankan lah dekat sini, macam kami kaunselor memang kata
apa yang kami terangkan maknanya mungkin setakat inilah ya. Macam kalau nak tahu lebih detail, macam orang kata kalau depression tu apa dia punya, macam mana nak tengok apa semua ubat yang macam mana yang sesuai, yang tu lebih kepada psikiatris lah ya. Kaunselor dia orang kata lebih kepada orang yang normal ya, waras ya, yang masih waras. Okay. Yang mana yang kata dah kata yang tak normal ataupun yang ada masalah mental ni memang akan dirujuk kepada psikiatris lah ya. So kalau nak tahu apa detail lagi pasal penyakit mental ni, insyaAllah nanti you all boleh jemput lah apa pakar-pakar psikiatris ya. Supaya kata lebih jelas lah benda ni. Okay. Jadi untuk saya setakat ni sajalah apa yang mampu saya kata terangkan ya. Semoga dapat kata membantu ya. Memberi sedikit kata ilmu dan manfaat lah kepada you all. So itu saja. Terima kasih. Okay, saya serahkan pada tuan saudara moderator lah. Okay. You buatlah kawan Google Meet sambil slide gitu. Present lah. Tekan present. Ni sini ada present. Present now. Okey. Okey ke? Puan Samsia. Ya. Saya Zura. Terima kasih Puan Samsia ya. Terima kasih atas perkongsian yang sangat baik. Saya rasa student-student pun saya rasa satu pendedahan. Mungkin kalau misalnya kata diorang ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang ada dia pun confused ni, aku ni depression ke anxiety ke. Saya rasa di unit counselling kita pun juga boleh kita terus hubungi ke macam mana Puan Samsia? Ya. Apa itulah sekarang ni orang kata sebab kesian boleh apa kontak mungkin dari personal lah mungkin sekarang ni sebab saya rasa ada apa di kalangan apa pelajar-pelajar ni yang ada nombor saya tu kan. So boleh lah kata apa direct dengan saya melalui WhatsApp ke ataupun call terus pun boleh. Cuma orang kata bila gaduh express ni orang kata macam tu lah maknanya kalau nak selama ni boleh WhatsApp terus lah sebab memang orang kata masa PKP ni ramai yang apa ambil orang kata mereka ramai yang WhatsApp saya lah secara ramai So kita maksudnya nombor telefon Puan Samsia ni boleh dipublikkan kepada student lah ya? Ataupun kita boleh bagi email ke, ataupun mungkin ada pelajar ada dua jenis pelajar ni, kadang ada yang boleh kita katakan sebagai verbally, dia boleh bercakap, boleh bercerita. Ada juga yang tak boleh verbal, mungkin boleh menghantar email ke, bagaimana macam tu? Boleh WhatsApp lah tu mungkin kan. Boleh WhatsApp sebab email ni saya risau juga sebab kadang-kadang apa kat rumah ni dia email tu kadang jarang-jarang dia buka kan. Risau juga apa sebab kadang-kadang apa mungkin ambil masa mungkin saya dulu lah untuk ni. WhatsApp tu insyaAllah kalau apa kalau saya baca saya akan jawab lah. Cuma kadang-kadang mungkin kadang-kadang kata restoran rumah ni apa ada saya busy mungkin kadang-kadang lambat sikit lah mungkin kan. The more Puan Samsia lebih prefer terus apa ni pada email, baik kita terus WhatsApp lah. WhatsApp senang, mudah, direct, boleh tengok pelajar tu sendiri dia punya profile ke, memang dia ada masalah ke kan. Betul. Ada pelajar yang minta apa video call sebenarnya dengan saya, apa video call ataupun Google Meet. Tapi saya kata boleh, cuma saya lah yang tetapkan masa dan bila tu sebab salah satu nanti kalau saya kata okey dia terus call kan, saya tengah pun mandi anak ke apa tu kan tahu. Jadi itulah maknanya boleh ya. Cuma daripada saya lah maknanya saya kata okey sekarang buat appointment letters lah, kita buat appointment yelah maknanya boleh apa bagi tahu melalui WhatsApp lah ya. Maknanya puan boleh tak kalau saya nak buat apa video call dengan puan boleh saya akan letakkan masa dia dulu.
So pelajar pun sebenarnya ramai juga yang apa ni kita dengar ada masalah kan, kita boleh mendengar tapi boleh setakat kita punya bahagian sebagai pensyarah kita boleh mendengar, tapi untuk memberi keputusan apa semua lebih profesional kita serah dulu kepada unit kaunseling lah saya rasa. Baru unit kaunseling boleh serahkan sama ada pelajar ni perlu diterima ke ataupun mempunyai apa ni perlu dibawa ke psikiatris ke kan, itu semua kita ya. Ya, betul-betul Puan. Itulah kalau orang kata memang boleh secara fizikal, memang saya mengalu-alukan banyak pelajar ni datang ke pejabat untuk sharing session boleh berjumpa, boleh share apa yang perlu kita. Itulah orang kata Betul. Dia ada satu bila nak pergi ke unit kaunseling tu, dia orang ada satu stigma ataupun satu barrier yang kata aku tak ada masalah, buat apa nak pergi lah. Itu kata betul, dulu memang macam tu lah, tapi saya sekarang ni mungkin belajar dari ketika tu. Sebab kami pun kalau setiap kali minggu MBS tu memang selalu lah tekankan kalau ada jangan risau kalau nak masuk ke lepas ni jangan risau bukannya tak semestinya orang mungkin ada masalah lagi. Kita memang banyak maklumat yang lain kita adakan. Okay, so ada apa-apa lagi ke? Tuan moderator ada. Bisa tak nak. Minta maaf Puan. Ya. Boleh tak saya nak tanya satu soalan? Okey. Tadi Puan kata kita ada badan NGO yang kita boleh call untuk share problem kan? Ya. Perlu ke kita kita bagi tahu identiti diri kita? Biasanya terima kasih kepada ni biasanya NGO ni dia akan terima dulu apa yang nak dikongsikan oleh pemandu tu. Jadi dia takkan tanya lagi nama siapa ni kan. Dia akan sebab biasanya orang yang call ni mesti dia rasa macam kita tak boleh nak tahan, dia nak share. Okey, so dia akan boleh share ada apa boleh berkongsi, ada apa berkongsi, so dia akan share dulu. Kalau sekiranya perkara yang dikongsikan tu hanya perkara kata biasalah, maksudnya dia nak perlukan bantuan sebab mungkin dia ada masalah gangguan ataupun masalah yang mungkin boleh diselesaikan melalui talian tu sahaja, dia mungkin tak akan mohon identiti lah. Tapi sekiranya masalah tu melibatkan contohnya dia sebut banyak kali dia nak kisah kan, dan dia sebut banyak kali dia nak ceritakan orang ke apa ke, yang ni mungkin dia akan take serious, dan mungkin dia akan dia minta lah maklumat kita kita tahu adik kat mana dia akan kita punya maklumat. Okay? Sebab perlu diterangkan, mungkin dia akan terangkan lah perkara tu mungkin agak ni dan dia perlu dapatkan bantuan profesional yang lain lah so memang biasanya itulah so kalau masalah-masalah yang biasa yang mungkin tak melibatkan orang lain, dia mungkin tak akan tanya identiti negara ni lah. Kita jangan risau Okay, terima kasih Puan. Okay, saya rasa dah boleh Puan dengar ke? Ya, dengar. Saya rasa dah boleh buka Puan itu since Alia pun dah tanya.
So saya ada beberapa soalan kat saya. Soalan pertama, adakah relevan hukuman penjara atau denda pada orang yang cuba bunuh diri? Satu. Dan is it possible untuk orang yang ada AD pada masa lepas untuk develop balik AD dalam waktu dia stress out ke kan, dalam situasi dia possible untuk kena AD balik ke? Dan yang ketiga, pun ada bercakap tentang 2 minggu orang yang mengalami depression akan space out atau dia akan duduk dalam bilik semua. So selepas 2 minggu, kalau dia dah return kepada biasa, adakah dia masih suspected untuk ada depression ataupun tidak? Kalau dia dah rasa lepas 2 minggu tu dia rasa macam normal. Okey. Soalan yang pertama berkaitan dengan hukuman kan. Okey. Itu adalah daripada kita punya kerajaan Malaysia lah ya. Memang mana-mana kita ada dapati mempunyai niat untuk kita bunuh diri untuk dirikan diri sendiri ataupun bunuh diri. Memang di bawah section 39 tu memang akan mereka-mereka yang ada niat tu memang akan dikenakan hukuman, tetapi ini akan dibicarakanlah mengikut kepada inilah di bawah kata tu akan keseksaan tu ya. Dia dicarikan dulu lah macam mana, adakah memang betul-betul tu ya, ataupun dibuat tu secara yang kata sama ada dia mempunyai masalah mental dan sebagainya, akan diputuskan dia punya hukuman lah, dia perlu dikenakan hukuman ataupun tidak ya. Itu memang mengikut ni lah ya. Okay. So itu soalan yang pertama ya. Yang pertama tu dia akan melihat sama ada berkait dengan masalah kesihatan mental atau tidak ya. Yang keduanya adalah AD sama ada boleh jadi balik ataupun tidak. Okay. Jawapan saya perkara ni boleh berlaku. Sama juga dengan penyakit-penyakit mental yang lain ya. Sekiranya ada trigger, kita panggil trigger ni benda yang boleh membangkitkan kembali ya. Dia punya anxiety tu, depression tu, dia akan dapat balik sama ada anxiety tu, depression tu ya. Sekiranya ada perkara berlaku tu yang boleh membangkitkan dia punya anxiety ya. Dia akan jadi anxiety ya, dia akan jadi anxiety ya. So itu memang berkait dengan penyakit mental macam tu lah. Maknanya kalau ada sesuatu ataupun panggil trigger ni benda yang boleh membangkitkan sama lah macam kata fobia kan. Dia takut ketinggian, selagi dia tak pergi ke tempat tinggi dia mungkin tak akan ada fobia tu ya. Tetapi ketika kita bawa dia ke tempat tinggi, tiba-tiba dia akan rasa lemah kan. Dia akan rasa so itulah faktor yang berkait dengan kata masalah mental ni, mental illness ni begitu. Jangan bagi ada trigger dalam hidup dia. Sekiranya dia dah okey, dia dah kata boleh meneruskan kehidupan macam biasa ya. So jangan bagi ada trigger. Ada trigger dalam hidup dia. Okay. And then yang ketiganya depression. Saya lupa apa depression. Soalan tiga tadi. Berkaitan dengan 2 minggu. Okey. Itulah. Lepas 2 minggu. Okey. Dia memang nak tak nak ya. Dia
sama ada kalau kita kata lepas 2 minggu tu dia okey kan, dia still kena jumpa pakar. Ya, sebab tempoh 2 minggu tu dia dah lalui. Ya. So nak tak nak memang kena jumpa pakar lah ya. Untuk menentukan sama ada dia memang ada didiagnose sama ada depression tu atau anxiety tu dan sebagainya. So walaupun dia sudah melepasi tahap 2 minggu tu dan dia okey, mungkin kita tak tahu dia okey tu mungkin separuh hari ke mungkin dia 1 hari 2 hari ke dia okey kan, tapi sebab dia dah melepasi 2 minggu, apa pun yang kita kata tadi maknanya apa saja masalah mental yang kata minimum dia 2 minggu, kiranya dia memang dalam keadaan tu selama 2 minggu dia perlu mendapatkan rawatan. Ya, dia perlu mendapatkan rawatan. So pakar akan menentukan sama ada memang dia betul-betul ke ada depression ataupun dia okey ni kan. So hanya pakar yang boleh menentukan sama ada dia memang depression ataupun anxiety dan sebagainya lah. Ya. So dapatkan rawatan walaupun memang lepas 2 minggu tu dia okey kan. So dapatkan rawatan. Okay, terima kasih Puan. Okay, soalan seterusnya. Ada lagi sikit lagi. Okay, melihat pada kita punya sesi PDPR pembelajaran pada pembelajaran zaman pandemik ni, boleh Puan share sedikit teknik menguruskan masa dengan baik untuk mengelakkan stres yang boleh menyebabkan panic attack and anxiety dekat student yang mana orang terlampau stress out dengan bebanan kerja yang banyak, dalam pada yang masa yang sama keluarga diorang pun tak memahami suruh kerja rumah, suruh nak kena settle assignment lagi. Macam mana nak cope with that problem antara student? Okey. Itulah saya memahami lah keadaan ni kan. Tidak dinantikan lah isu atau masalah pembelajaran secara online atau PDPR ni sangat memberi impact lah kepada semua pelajar. Bukan saja pelajar IPT, pelajar perendah, sekolah menengah, semuanya terkesan dengan keadaan ini. Jadi kita menyebut tentang masa kan. Kita melihat sebab saya rasa benda ni semua berada di rumah kan. Ada di rumah masing-masing kan. So mungkin boleh kata kita boleh tahu jadual kelas kelas dulu dan kata waktu mana so make sure waktu-waktu yang kata tidak ada kelas tu kita penuhi dengan aktiviti yang kata tidak melibatkan pemikiran terlampau kata kita ada assignment hantar nak kena buat yang ni pula kan. Ada masa mungkin kita boleh bagi fokus kepada kita, tapi make sure masa yang kata yang tidak sesuai untuk kita berfikir tentang akademik, contohnya macam waktu petang pukul 5 bahasa ke buat aktiviti yang fizikal, buat aktiviti fizikal kat waktu tu mungkin kita boleh ikutlah nak workout ke nak jalan-jalan depan rumah ke kan. Tak boleh tak ada nak ke mana-mana lah tu. So kita boleh kata stress out maknanya mungkin boleh melihat keadaan di luar
di samping yang kata kalau nak sembang-sembang dengan seperti family pun tak ada masalah dan aturkan masa untuk maknanya kalau kita nak buat assignment tu kita waktu yang keluar kita waktu yang keluar kita ambil orang kata mungkin sejam ataupun 2 jam paling lama untuk kita fokus untuk assignment sebab bila kita berhadapan dengan monitor dalam kursus yang lama tu memberi efek yang negatif juga kan. So make sure kata kita tahu maknanya okey berapa lama kita perlu berada di depan kata PC, depan laptop so berapa lama kita perlu kata cari udara kat luar and then perlu ada bonding dengan family yang pentingnya perlu ada bonding dengan family tak kira lah sama ada nak bonding dengan parents ke atau adik-adik yang lain ke supaya kita tak stres berfikir pasal akademik saja so kena ada sentiasa ada aktiviti yang kita kena aturkan contohnya pagi buat apa dan tengah hari apa yang sesuai buat petang lepas asar ni tak dia orang kata otak dah suku dah tak boleh dah nak terima nak baca buku apa ke tak sesuai kan so apa perkara yang sesuai kita buat apa dan malam mungkin lepas maghrib apa yang boleh buat lepas isyak apa yang boleh buat sebab you all masih kata dalam tempoh belajar so saya rasa kena hadkan masa lah untuk tengok TV sebab lah kalau cuti kan apa tak ada kelas tak ada time tu tak apalah nak tengok movie kan tak ada had so kena hadkan masa untuk tengok movie atau tengok TV tu kena hadkan jangan ada tengok TV je kan okey lah duduk rumah duduk rumah TV apa siang malam pagi petang buka kan so sebagian kata pelajar kita kena tahulah bezakan yang mana yang perlu kita dulu dahulukan yang mana yang kita perlu elakkan yang perlu buang so itulah betul dah so saya rasa macam you all tak sesuai lah kot tak tengok TV je kan kalau kata apa budak-budak betul lah dia orang kalau cuti sekolah tu yang nak tengok kartun lah kan dia orang nak tengok ni saya rasa you all tahu tu kan kadang-kadang bezakan yang mana yang kata baik yang mana yang patutnya kata dikurangkan okey itulah daripada saya okey Puan. Saudara moderator,